tunai, dalam video ini saya akan tunjukkan fungsi-fungsi terkini yang terdapat di dalam sistem Niagawan. Untuk kali ini, saya akan tunjukkan bagaimana Niagawan berfungsi di laptop. Anda juga boleh gunakan sistem Niagawan pada mana-mana device yang ada internet seperti telefon, iPad atau tablet. Selepas login ke akaun Niagawan, anda akan dapat lihat prestasi jualan dan ramalan bagi jumlah jualan bulanan. Di sini juga terdapat summary jualan yang direkod oleh semua ID, ringkasan untung atau rugi bulanan dan juga baki di bank atau tunai berdasarkan transaksi yang telah anda rekod. Di bahagian menu ini, terdapat 4 fungsi utama yang Niagawan fokuskan, iaitu jualan atau invoice, perbelanjaan atau belian, produk atau inventory dan akaun atau laporan. Pertama, saya akan tunjukkan cara rekod jualan tunai. Jualan tunai ini sesuai untuk anda yang ingin rekod jualan harian secara lamsam. Contohnya, bisnes restoran. Cara untuk rekod, anda masukkan jumlah keseluruhan jumlah jualan tersebut pada bahagian jualan tunai baru. Contohnya, hari ini jumlah jualan ialah RM1,000. Isi butiran tarikh, masukkan jenis bayaran yang anda terima sama ada tunai atau bank dan terus simpan transaksi tersebut. Seterusnya, untuk generate invoice jualan, anda hanya perlu klik pada invoice jualan, kemudian klik tambah. Untuk mulakan, tambah produk bergantung kepada apa yang pelanggan anda beli. Jika anda yang jalankan bisnes jenis servis seperti kontraktor dan lain-lain, anda boleh klik pada tambah open item. Pada open item ini, anda boleh masukkan servis yang anda tawarkan. Contohnya, pasang kabinet dapur dan masukkan harga yang anda charge pada bahagian harga. Seterusnya, masukkan maklumat pelanggan. Pilih dari senarai pelanggan jika anda dah pernah key in maklumat pelanggan sebelum ini. Ataupun anda boleh klik pada tambah untuk masukkan maklumat pelanggan baru. Kemudian masukkan maklumat bayaran dan maklumat-maklumat lain seperti tajuk, catatan, info penghantaran, tarikh matang order dan bukti pembayaran jika ada. Kemudian, klik simpan untuk save jualan tersebut. Di sini terdapat maklumat pelanggan, produk dan juga status pembayaran. Jika pelanggan belum membuat pembayaran penuh, anda boleh klik pada tambah bayaran dan masukkan amount yang telah pelanggan bayar. Bagi invoice ini, anda boleh pilih untuk cetak, WhatsApp atau hantar invoice ini dengan cara copy link. Untuk update sebarang info berkaitan invoice, anda boleh klik pada button kemas kini dan masukkan maklumat yang anda ingin update. Jika anda nak buat quotation pun, anda boleh gunakan langkah yang sama, cuma yang berbeza ialah untuk buat quotation, anda perlu isi maklumat di bahagian sebut harga. Seterusnya, saya akan tunjukkan cara untuk rekod pembelanjaan menggunakan fungsi pembelanjaan atau belian. Untuk mulakan, klik pada pembelanjaan baru, isikan maklumat seperti tarikh pembayaran. Masukkan juga butiran pembayaran, kemudian masukkan amount dan kaedah bayaran yang saya buat. Seterusnya ialah ledger. Untuk pembelanjaan ini, saya pilih ledger elektrik, air dan utility. Kemudian masukkan butiran-butiran berkaitan di bahagian nama penerima dan rujukan. Anda juga boleh upload gambar bukti pembayaran sebagai simpanan dan rujukan sekiranya dokumen tersebut hilang. Seterusnya, saya akan tunjukkan cara untuk uruskan stok dan inventory bagi anda yang ada masalah untuk track keluar masuk stok dalam bisnes anda. Jom saya tunjukkan caranya dengan menggunakan Niagawan. Caranya ialah dengan klik pada produk atau inventory dan seterusnya klik produk. Untuk tambah produk baru, klik pada button tambah. Di sini anda boleh masukkan butiran berkaitan produk anda. Sebagai contoh, saya ingin masukkan tudung sebagai produk baru. Jadi, isikan butir-butir, harga jualan, kod produk dan stok permulaan. Kemudian, bahagian yang paling penting ialah kos produk. Kos produk sangat penting untuk bantu anda kirakan untung kasar bagi setiap jualan. Kemudian klik simpan untuk tambah produk ini ke dalam sistem. Seterusnya kita ke bahagian inventory. Di bahagian inventory ini anda dapat pantau dan urus stok, kuantiti dan baki stok dalam bisnes anda. Di sini anda boleh lihat jumlah stok masuk, stok keluar, rosak, hilang dan baki stok, dan yang lebih penting lagi, anda juga boleh lihat jumlah stok yang belum dihantar. Ianya sangat membantu jika anda ada menjalankan bisnes yang ada pre-order. Anda boleh ambil order dahulu daripada pelanggan dan kemudian anda dapat lihat berapa kuantiti yang belum dihantar untuk order daripada supplier anda. Sekarang saya akan tunjukkan cara untuk update keluar masuk stok pula. Anda boleh klik sini untuk update kuantiti stok yang masuk atau keluar. Untuk update, klik pada button tambah dan anda boleh masukkan maklumat berkaitan aliran stok di situ. Akhir sekali, saya akan tunjukkan berkaitan fungsi laporan akaun. Jom saya tunjukkan cara untuk pantau untung rugi dan cash flow bisnes anda menggunakan fungsi ini.
Ianya amat penting untuk anda pantau untung rugi dan cash flow bisnes anda bagi membantu anda lihat prestasi bisnes, tentukan strategi untuk menaikkan jualan, lihat bahagian pembelanjaan yang telah anda overspend. Pertama ialah cashbook. Ianya adalah untuk anda lihat aliran duit masuk dan keluar dalam bisnes. Contoh, lihat secara detail berkaitan transaksi duit masuk dan duit keluar mengikut sumber sama ada cash atau bank. Anda juga boleh tambah sumber bank atau cash yang lain seperti petty cash, cash untuk cawangan tertentu, e-wallet dan sebagainya. Dalam cashbook, duit masuk adalah debit, duit keluar adalah kredit. Semua kutipan hasil jualan tunai atau invoice akan dipapar di cashbook sebagai debit dan perbelanjaan yang direkod akan berada di bahagian kredit. Paling penting yang perlu anda tahu dalam fungsi laporan akaun ini ialah untung dan rugi. Di bahagian ini anda dapat lihat jumlah pendapatan, untung kasar dan untung bersih bisnes anda. Di dalam fungsi laporan akaun ini juga terdapat bahagian e-filing LHDN. Di dalam ini terdapat ringkasan yang boleh anda rujuk untuk isi borang LHDN. Tetapi bagi anda yang menjalankan bisnes jenis perkongsian atau sedia merhad, anda diminta untuk rujuk pada tax agent anda bagi tujuan ini. Di dalam bahagian ini juga terdapat anggaran jumlah zakat yang dikenakan kepada bisnes anda. Hanya klik pada button zakat untuk lihat anggaran amount zakat yang dikenakan buat bisnes anda. Suka saya ingatkan bahawa semua amount yang tertera adalah berdasarkan apa yang telah anda rekod. Anda diminta untuk rujuk pada pejabat zakat berdekatan anda untuk butiran dan pengiraan selanjutnya. Dengan niagawan, semuanya menjadi lebih mudah untuk bisnes anda. Apa yang penting adalah anda perlu disiplin dalam merekod semua transaksi keluar masuk wang dalam bisnes anda untuk lihat laporan akaun yang lebih tepat. Jom gunakan niagawan untuk bisnes anda sekarang.